بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أو كما قال، hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beriktikaf di dalam masjid pada 10 yang akhir daripada Ramadan. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sehinggalah diwafatkan Allah azza wa jalla. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf itu terus dilakukan oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah mendekati Sya'ban dan Ramadan is around the corner, dekat sangat. Dan kuliah kita malam ini adalah kuliah akhir sebelum Ramadan. Saya memilih untuk mengambil mukaddimah berkaitan dengan i'tikaf. InsyaAllah pada malam ini kita akan menggarap hal i'tikaf ini, apa maksud dia, apa hadis yang ada berkaitan dengan dia, dan segala selok-belok i'tikaf itu sendiri. Daripada hadis yang kita baca tadi, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap Ramadan Nabi ambil 10 las untuk Nabi beriktikaf. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas wafat Nabi, i'tikaf terus dilakukan oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan. قال النافع وقد
arani Abdullah radhiyallahu anhu al-makan. Wa qad arani Abdullah radhiyallahu anhu al-makan alladhi kana ya'takifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-masjid. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, daripada anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nama dia sebenarnya Abdullah bin Umar, tapi dia dipanggil Abu Abdurrahman. Sahabat-sahabat Nabi mereka suka pakai kunyah, pakai gelar. Dan banyak ustaz-ustaz hari ini ada gelar. Nama Ustaz Syamsuri boleh panggil apa gelar? Abu Rembo misalnya. Macam-macam. Kunyah ataupun gelar ini adalah menjadi amalan Nabi dan para sahabat Nabi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Dia sahabat Nabi, wafat di Madinah pada tahun 73 Hijrah. Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Dia kata menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ambil 10 las. Ramadan itu Nabi ambil 10 las untuk Nabi i'tikaf di dalam masjid. Qala Nafi'. Nafi' dia adalah hamba kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia bukan hamba biasa, tapi dia ulama besar. Kata Nafi', Nafi' ini bukan sahabat, dia tabi'in. Dia juga wafat di Madinah tahun 117. Tahun 117 Hijrah, dia wafat di Madinah. Kata Nafi', wa qad arani Abdullah radhiyallahu anhu al-makan alladhi kana ya'takifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-masjid. Nafi' kata, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bos dia, yang juga anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata bos dia ada tunjuk dekat dia tempat yang Nabi selalu duduk waktu Nabi sewaktu Nabi beriktikaf. Tempat Nabi duduk. Sebab Nabi SAW dan sahabat-sahabat besar Nabi SAW, mereka biasanya mereka ambil satu tempat. Dia tak macam kita. Kita tekoh duk ujung tu, tekoh duk ujung tu, tekoh duk penjuru nu, tekoh duk menyorok bilik tiang. Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka suka satu tempat. Dan tempat yang Nabi jadikan tempat dia duduk i'tikaf dalam masjid itu, tempat itu digunakan oleh Imam Malik, Imam mazhab Maliki. Sehingga kan ada orang dia duduk usyar tengok Imam Malik ni. Dia bila masuk Masjid Nabawi, sebab dia Imam Madinah, dia memang main kot dalam Masjid Nabawi saja, dia dipanggil Imam Madinah. Imam Malik bila dia masuk dalam masjid, situ tempat dia duduk. Orang hebat macam imam-imam ini diperhatikan. Zaman Nabi SAW diperhatikan. Selepas wafat Nabi, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in diperhatikan. Dilihat ilmu mereka, dilihat akhlak mereka, dilihat pakaian mereka, dilihat tingkah laku mereka, dilihat pergaulan mereka, semua benda akan dilihat. Maka Imam Malik, Imam mazhab Maliki ini, orang duk perhati dia. Dia bila masuk Masjid Nabawi, dia duduk di spot tu aja, di spot tu. Sehinggalah orang tanya dia.
Dia berkata, wahai imam, pasal apa tiap-tiap kali kami tengok, imam sini saja tempat duduk. Baru dia beritahu. Dia kata, kerana di sinilah tempat i'tikaf Nabi SAW. Di mana? Betul-betul di belakang tempat imam. Mihrab imam tu, belakang tu. Nabi kalau jadi imam, di tempat imam. Kalau dia i'tikaf, di belakang itu. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia duduk situ. Kata Nafi', dia kata, waqad arani Abdullah radhiyallahu anhu al-makan alladhi kana ya'takifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bos aku, dia tunjuk ke aku tempat yang Nabi SAW selalu duduk i'tikaf. Maka tempat itu menjadi rebutan di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar, atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk sahaja 10 akhir, bila masuk sahaja malam 21, itu maksud dia. Bulan Ramadan, bila hari 20, malam 21. Bila masuk sahaja al-ashrul awakhir, 10 malam last ini, ahyal lail. Aisyah kata Nabi SAW, dia akan make sure, dia akan pastikan 10 malam last Ramadan itu dihidupkan. Nabi akan pastikan 10 malam akhir Ramadan itu dihidupkan dengan ibadah. Nabi i'tikaf, Nabi baca Quran, Nabi buat segala benda yang baik-baik dalam 10 akhir itu. Tidak cukup dengan itu, Aisyah kata, wa ayqadha ahlah, Nabi gerak keluarga dia. Bila mai 10 akhir ini, bukan Nabi pulun seorang dia. Nabi gerak bini, gerak anak, gerak menantu, gerak suruh bangkit, suruh hidupkan malam yang akhir ini. Wajadda, dan Nabi pulun. Kan orang Arab selalu kata, man jadda wajada. Man jadda wajada. Siapa pulun, dia dapat. Siapa pulun, boleh ke dia. Nabi SAW bila mai 10 akhir ini, wajadda, Nabi pulun. Wasyaddal mi'zar, dan Nabi pekemah kain pinggang dia. Maksud dia, Nabi cuba menghindarkan diri daripada bersama dengan isteri dia. Pasal Nabi nak fokus kepada ibadah yang penuh pada 10 yang akhir itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan mai, Ramadan pi. Adakah tiap-tiap kali mai Ramadan itu kita ambil manfaat daripada dia? Ramadan dia tak, dia sampai time dia mai, cukup time dia pi. Sampai time dia mai, cukup time dia pi. Kita nak rebut ke, kita tak mau rebut ke, itu kita punya hal. Orang yang rebut Ramadan, dia dapat faedah dia. Siapa yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa ada satu usaha, nak rebut, nak grab, ambil masa yang penuh barakah ini, dia lepas. Dan belum tentu dia akan dapat Ramadan yang satu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, in kuntu la adkhulul bait lil hajah wal marid fihi فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إلا كان
mu'takifan. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, in kuntu la adkhulul bait lil hajah. Kalaulah sekiranya aku masuk dalam rumah kerana ada keperluan. Ini cerita lepas Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, isteri-isteri Nabi pula sambung i'tikaf ini. Aisyah kata, kalau masa aku duduk i'tikaf itu, aku tak balik rumah. Rumah Nabi dengan Masjid Nabawi berkembang. Walau berkembang, tak balik rumah. Aku akan duduk di dalam masjid itu dan aku tidak akan balik ke rumah melainkan ada keperluan sangat-sangat. Wal marid fihi, pernah sekali ada orang sakit duduk dalam rumah aku. Fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Aku duduk i'tikaf dalam masjid dalam bulan Ramadan. Aku balik ke rumah kerana ada hal, nak buang air ke apakah, aku balik ke rumah. Aku balik, ada orang sakit dalam rumah aku. Aku tak tanya hal orang sakit ni. Melainkan aku masuk pi, selesai kerja aku keluar. Anda nampak ni? I'tikaf yang dibuat oleh Nabi SAW dan oleh isteri-isteri Nabi macam tu. Kita malam ni umur 50 lebih dah. Kita i'tikaf macam mana? Macam kita. Macam kita masuk nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. I'tikaf. Telefon bunyi keluar ustaz motor balik. Itu i'tikaf yang kita faham. I'tikaf Nabi SAW dan i'tikaf isteri-isteri Nabi macam ni punya rigid. Ketat. I'tikaf Nabi dan i'tikaf isteri Nabi ni dia ketat ni macam kita dah baca ni, dia ketat macam tu. Nabi bila mai 10 akhir, dia masuk masjid, itu ibadat. Sudah wafat Nabi, isteri Nabi, mai ke masjid, dalam 10 akhir, duduk ibadat. Kalau ada hal sangat, keluar, balik ke rumah, dan kalau balik itu, ada orang sakit dalam rumah. Aisyah kata, fama as'alu anhu, aku tak tanya pun habang orang sakit tu. Illa wa ana marrah, melainkan aku lalu aja, lalu tengok begitu aja. Pi kalau nak buang air, lalu balik, terus masuk balik dalam masjid. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sah. Ni Aisyah kata, aku nak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu Nabi i'tikaf dalam 10 akhir Ramadan ini, Nabi hanya suruh kepala keluar daripada masjid. Nabi tak keluar, Nabi hulur kepala keluar daripada dalam masjid. Masjid tu Raudhah lah ni. Rumah Nabi tu hak kubur lah ni. Duk berkembang macam tu. Nabi cuma suruh kepala keluar daripada masjid, suruh dekat Aisyah radhiyallahu anha. Wa huwa fil masjid. Sedangkan Nabi duk ada dalam masjid, kepala saja dia keluar. Fa urajjiluh. Nabi nak minta aku sikatkan rambut dia. Tuan-tuan, i'tikaf Nabi. Tak keluar masjid ni. Tak mau keluar daripada masjid sebab takut i'tikaf itu terputus. Punya sayangnya i'tikaf itu sampai macam tu. Aci boleh, tak mau keluar. Aisyah kata, sampai Nabi ada keperluan nak sikat rambut, dia suruh kepala aja mai kat aku. Aku duduk balik dalam rumah, dia duduk balik dalam masjid, dia tak keluar. Aku sikat rambut dia. Fa urajjiluh, maka aku sikat rambut dia. Wa kana la yadkhulul bait illa li hajah. Dan adalah Nabi SAW, dia tidak akan keluar daripada masjid nak pergi ke rumah, melainkan kerana ada hajat sangat-sangat. Ulama dalam mengupas hadis ini, ulama kata maksud hajat itu ialah qada hajat, kerana nak pergi buang air. Idza kana mu'takifan, Aisyah kata ini cerita ni adalah hal keadaan Nabi itu sedang beriktikaf. Kalau Nabi SAW buat i'tikaf dia sampai macam tu sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Now kita go one by one, satu-satu. I'tikaf ini apa? Okay. Tadi hadis dia.
I'tikaf ini adalah satu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakin tidak difahami dan semakin dilupakan. I'tikaf ini adalah sunnah Nabi yang semakin tidak difahami. Sebab kebanyakan orang hari ini dia faham i'tikaf, masuk masjid, nawaitul i'tikaf, aku niat i'tikaf. So bila mai 10 akhir Ramadan pun dia ingat macam tu. Tapi i'tikaf sebenar yang dikatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak serupa kita abang tadi. Baik, i'tikaf itu dari segi bahasa dia. Maksud dia ialah terus menerus duduk di dalam masjid dalam keadaan menahan diri daripada buat benda yang tak berkaitan. Dan dari segi syarak ialah duduk dalam masjid dengan tujuan nak konsentrate ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman kereta PEV 9410 lampu tak tutup. Tak sabar nak main i'tikaf ni. PEV 9410 pergi tutup lampu. Lampu terlupa tutup. Baik. I'tikaf dari segi syarak ialah duduk dalam masjid secara berterusan dengan niat nak konsentrate ibadah. Itu i'tikaf. Hukum dia ialah sunat. Dan dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Tuhan sebut pasal i'tikaf ini, firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah sebut wala tubashiruhunna. Yang ni sekali lagi ada perbahasan dalam kitab nama ini. Sekali lagi nanti baca insya-Allah. Wala tubashiruhunna. Tuhan kata, dan jangan dalam masa i'tikaf itu, jangan kamu ingat nak bersama, nak jima dengan isteri kamu. 10 akhir itu hadis kita baca tadi, kata Nabi pakemah kain dia. Maksudnya dia try seberapa boleh, tak mau pergi buat yang tu. Rupanya dalam Quran Tuhan kata wala tubashiruhunna. Kalau betul nak i'tikaf 10 yang akhir ini, jangan menggauli isteri. Wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kamu pada ketika itu sedang beriktikaf di dalam masjid. Tumpu yang tu. Baik, di mana tempat untuk kita beriktikaf? Di mana? Boleh tak boleh kita iktikaf di rumah? Boleh tak boleh kita iktikaf di surau taman kita? Boleh tak boleh kita beriktikaf di Masjid Pahil? Di mana tempat iktikaf? Ulama terbahagi dua. Sebahagian ulama kata i'tikaf yang dimaksudkan di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada 3 masjid sahaja. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi dengan Al-Masjidil Aqsa. Satu pendapat. Lain daripada itu tidak ada i'tikaf. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama. Majoriti ulama kata i'tikaf boleh dibuat di mana-mana masjid. Di mana-mana masjid. Termasuk Masjid Pahil ni. Janji masuk masjid boleh i'tikaf. Itu pendapat lagi satu geng. Pendapat yang pertama tadi dia khususkan kepada 3 masjid saja. Pasal apa golongan yang pertama keras macam tu? Pasal di sana ada satu hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la i'tikafa illa fi 3 masajid. Al-Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa wa Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis. Itu pasal ada pendapat pertama. Pendapat pertama ni dia pegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la i'tikaf illa fi 3.
tidak ada i'tikaf melainkan pada 3 tempat sahaja. Nabi kata macam tu. Al-Masjidil Haram, 1. Wal Masjidil Aqsa, 2. Wa Masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 3. Dan hadis itu hadis sahih. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Oleh kerana ada hadis dan hadis itu sahih, maka ada satu pendapat pegang macam tu. Tapi ada sebahagian ulama yang lain, dia pegang pula ayat yang kita baca tadi. Tuhan kata, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Surah Al-Baqarah ayat 187. Allah kata dalam ayat tu, dan janganlah kamu menggauli isteri kamu ketika kamu beriktikaf itu. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ. Sedangkan hampa semua pada masa itu sedang beriktikaf fil masajid, di masjid-masjid. Ulama yang majoriti kata Allah guna dalam ayat tu wa antum, dan hampa semua. Maknanya khitab. Ayat itu kepada semua orang Islam. Jadi orang Islam bukan berada di 3 tempat sahaja. Bukan ada di Mekah sahaja, bukan ada di Madinah sahaja, bukan ada di Aqsa sahaja. Orang Islam ada di merata tempat, termasuk Kubang Menarong. Jadi oleh kerana ayat tu kata wa antum, dan hampa semua, maksudnya orang Islam ada di mana pun, termasuk dalam umum ayat itu. Di mana tempat mereka duduk, ada masjid, beriktikaflah di masjid itu. Itu hujah golongan jumhur ulama. Kita boleh faham benda ni, kita kena bagi tahu kata di sana ada kepelbagaian pendapat dalam banyak hal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma kata jumhur ulama yang afdalnya, hadis tadi, hadis Huzaifah, dia kata tidak boleh i'tikaf melainkan 3 masjid. Bukan kata tempat lain tak boleh, tetapi hadis tu nak abang kata afdalnya di 3 tempat itu. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, soalnya boleh tak boleh bila kita i'tikaf kita nak keluar masjid? Itu perbincangan. Boleh tak boleh? Bila kita duduk dalam masjid dalam 10 akhir Ramadan, kita dah niat kita nak iktikaf, boleh tak boleh keluar balik rumah ke, pergi mana, atas apa-apa keperluan, boleh ke tak boleh? Perbincangan ada di sana. Majoriti ulama kata yang boleh hanya untuk buang air saja. Ketat tuan-tuan. Makna kata kita duk buat selama ni sampai umur kita dah 50 lebih ni, kalau ikut kira bukan iktikaf. Bukan i'tikaf seperti yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. So dia kata boleh keluar ni untuk buang air sahaja. Itu pun kata ulama ni kalau masjid tidak menyediakan toilet. Kalau ada, hampir toilet tu lah. Kalau masjid jenis tak ada toilet, kena balik rumah, dibenarkan untuk buang air. Balik segera ke masjid untuk i'tikaf al-ashrul awakhir, 10 akhir Ramadan ini. Kata Ibnu Qudamah, dia ni pelonggar sikit, boleh keluar. Dia kata bukan tak boleh keluar, tapi keluar dengan syarat tidak lama. Nak tu dia bagi longgar sikit. Dia kata boleh, bukan tak boleh keluar. 10 akhir Ramadan kita main masjid i'tikaf, boleh keluar. Dia kata tapi jangan lama. Kalau keluar tu jangan lama. Itu pun dia kata keluar untuk buang air. Yang kedua, nak keluar pi makan minum, buka puasa ataupun sahur. Sekiranya kata Ibnu Qudamah yang pelonggar ni, sekiranya masjid tak sedia makan. Ketat jugalah, tapi longgar sikit. Dan dia kata boleh keluar, jangan lama. Kalau sekiranya kita nak buat satu benda kotor, contohnya nak termuntah, susah lah ni. Keluar kerana nak termuntah, supaya masjid tak kotor, kita keluar pergi muntah di luar. Takat tu aja, dia kata. Ataupun dia kata kalau sekiranya kita beriktikaf di masjid yang tidak buat sembahyang jemaat, tiba-tiba sampai waktu sembahyang jemaat kena keluar pergi masjid lain untuk sembahyang jemaat, yang tu boleh. Longgar sikit tapi masih ketat.
Tuan-tuan ni yang kata i'tikaf 10 akhir ni rupanya macam ni. Kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, jika keluar juga tanpa keperluan seperti yang disebut di atas tadi, walaupun sebentar, keluar pasal apa? Ada orang main di rumah, nak balik pergi tengok tetamu main di rumah, itu bukan dalam keperluan yang terdesak tadi. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia kata maka terbatallah i'tikaf itu. Ketat juga rupanya. Kita muhasabah balik tuan-tuan, maknanya sampai malam ni kita tak buat lagi i'tikaf macam yang Nabi dan isteri-isteri Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in buat. Baik. Bilakah waktu untuk i'tikaf? Malam ni kita bagi selesai bab i'tikaf ni. Boleh buat, tak boleh buat, tu bab lain. Bilakah waktu i'tikaf? Dia kata bila-bila waktu. Janji doa ada bermula daripada malam 21 Ramadan sehinggalah malam raya. Dalam tempoh masa tu. Nak i'tikaf straight, ambil 10 malam akhir, ataupun nak ambil satu malam saja, nak ikut betul-betul tapi satu saja, ataupun nak ambil 3 hari saja, is up to masing-masing diri. Terpulang dekat masing-masing diri. Tapi masa dia bermula daripada hari 20 Ramadan, malam 21. Itu start masa yang dimaksudkan sebagai i'tikaf 10 akhir. Membawa kepada penyimpan mohor besar raja-raja keluar dalam TV. Mengisytiharkan raya bila. Malam raya berakhir. Masa untuk beriktikaf. Baik, perbincangan lagi, berapa tempoh masa minimum dianggap sesuatu itu sebagai i'tikaf? Berapa lama masa dia? Hanya Imam Abu Hanifah sahaja yang bagi satu yang longgar. Imam Hanafi kata sekurang-kurangnya 1 jam, dia kata. Hak ni boleh dengar. Jadi macam mana malam ni kita jadi mazhab Hanafi semua? Macam mana? Boleh kita jadi mazhab Hanafi semua malam ni. Imam Abu Hanifah sahaja, dia kata sekurang-kurangnya 1 jam dianggap sebagai i'tikaf dalam 10 akhir bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Persoalan akhir. Adakah i'tikaf ini terhad kepada 10 akhir Ramadan sahaja? Ni macam kita main masjid malam ni, kita masuk, mereka duk tulis di atas ni nawaitul i'tikaf ni, ini tak dianggap ke sebagai i'tikaf? Itu persoalan dia. Sebab daripada tadi bagi salam, mukaddimah sampailah sebelum saya cakap ni, cerita i'tikaf ini hanya tertentu kepada al-ashrul awakhir, 10 akhir Ramadan saja. Persoalannya, boleh tak boleh i'tikaf lain daripada 10 akhir Ramadan ni? Boleh ke tak boleh? Jawab dia kata, boleh. Dia kata, walaupun i'tikaf itu tidak terletak di dalam 10 akhir bulan Ramadan. Apa alasan dia? Alasan dia, di sana ada sebuah hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini tuan-tuan, orang tanya, kita nak jawab, tak ada hadis, jangan sembang. Sebab ini ibadah. Ibadah dia ikat kita dengan nas. Kita tak boleh jawab tembak angin, tembak peluru kapur, tak boleh. Dia kena jawab, kena ada nas. Kalau orang kata boleh, tak boleh Ustaz. Kalau kita nak i'tikaf tapi bukan bulan Ramadan, bukan 10 akhir Ramadan, macam kita duduk main masjid, kita nak duduk, kita nak niat nawaitul i'tikaf, boleh ke tak boleh? Tanya. Kalau nak jawab boleh, apa dalil dia? Kalau kata tak boleh, apa dalil dia? Maka ulama kata boleh. Pasal apa? Pasal hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa laylatan fil masjidil haram. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'awfi bin nadhrik. Atau kama qal, hadis sahih muttafaqun alaih. Cukup kuat hadis ni. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, masa zaman dia belum Islam,
Dia sudah bernazar. Dia kata, kuntu nazartu fil jahiliyah. Zaman aku jahiliyah, aku tak masuk Islam dulu, aku ada bernazar. An a'takifa laylatan fil masjidil haram. Aku nak ambil satu malam, nak beriktikaf dalam masjidil haram. Dia jatuh niat dalam hati dia, dia bernazar dalam hati dia, dia nak ambil satu malam, nak duduk dalam masjidil haram, tak mau keluar. Lepas itu dia masuk Islam. Nazar, bayang niat ni bukan Islam saja tuan-tuan. Orang kafir pun, mereka pun bayang niat juga. Itu yang duduk sembelih kambing di Pulau Besar Melaka tu semua tu. Bukan kata orang Islam. Orang bukan Islam pun pi. Pulau Besar Melaka, orang bukan Islam pun pi. Hindu ada pi. Orang agama Buddha ada pi. Berapa kali Jabatan Agama Islam Melaka pi punggah buang, pi parlay kubung-kubung ada tu, mereka pi buat balik. Sampai hari ni tuan-tuan boleh pergi tengok colok orang Buddha semayang duk cacak di atas kubung-kubung yang duk ada di Pulau Besar Melaka tu. Kemian ni saya kata lah. Kemian duk perasa dengan macam-macam tak pasal-pasal pergi duk tambat kain kuning, kain merah apa semua. Ini apa ni? Ini semua cerita apa? Cerita nazam, cerita bayang niat. Mereka adakan satu masalah, mereka pasang satu niat, kalau anak aku baik daripada penyakit ni, boleh faedah kubung Pulau Melaka ni. Aku nanti pergi potong kambing ke, pergi potong ayam putih ke apa. Ini semua nazar. Nazar ini dibuat oleh Umar bin Al-Khattab sebelum dia masuk Islam. Bila dia dah masuk Islam, dia pergi habaq dekat Nabi. Umar kata, kuntu nazartu fil jahiliyah. Umar kata, ya Rasulullah, sebelum saya masuk Islam, zaman saya jahiliyah, saya ada satu nazar. Saya bernazar, an a'takifa laylah fil masjidil haram. Saya nak ambil satu malam, saya nak pergi duduk dalam masjidil haram, nak beriktikaf. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Sayyidina Umar, fa'aufi binadhrik. Nabi kata, penuhi, tunaikan nazar kamu itu. Walaupun nazar dibuat sebelum dia masuk Islam. Nazar itu untuk nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Kaabah. Mereka sebut masa tu Tuhan Kaabah. Nabi kata dekat dia, tunaikan, penuhi nazar kamu itu. Sedangkan benda ni berlaku di luar Ramadan. Nabi suruh. Kerana Nabi suruh Umar pergi tunaikan nazar dia nak beriktikaf di Masjidil Haram, maka beriktikaf luar Ramadan dibenarkan. Itu dalil dia. Dan dalil itu daripada hadis yang cukup kuat. Hadis muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apakah adab bila kita nak beriktikaf? Apa adab kita? Yang pertama, niat mau ikhlas kerana Allah. Itu nombor satu. Kita ambil cuti 10 akhir Ramadan, mai duk iktikaf masjid ni, abang habis semua satu pejabat kata saya 10 akhir ni memang saya nak pergi iktikaf, saya nak pergi buat ibadah. Tak cantik. Ambil cuti, sengak-sengak mai kita dengan Tuhan, ikhlas. Cantik. Yang kedua, penuhkan masa sewaktu iktikaf itu dengan benda-benda yang boleh bagi kita dekat dengan Allah, bagi kita dapat pahala. Apa dia? Baca Quran. Banyakkan sembahyang sunat. Zikir bagi banyak. Muhasabah diri. Mengenangkan segala salah silap dosa kita yang tak tahu punya banyak ni. Istighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Itu pengisian i'tikaf. Yang ketiga, jangan buang waktu secara sia-sia. Maksudnya apa? Zamanlah. Mai 10 akhir Ramadan duduk tengok Facebook. Mai i'tikaf dalam masjid. Time memang cantik, 10 akhir. Duduk baca Facebook. Duduk update. Baca. Gelak seorang-seorang. Ini semua kerja merepet dan kerja karut. Dia kata, jangan buat macam tu. Dan yang keempat, jangan tinggalkan masjid. Kalau dah kita niat i'tikaf, sedaya upaya jangan tinggalkan masjid kecuali keadaan darurat dan terdesak. Duduklah masjid i'tikaf, bini telefon, abang ni ulang telung selah masuklah rumah ni. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Tak balik. Bini telefon dia, abang
Ni dia petuk anak dia ni. Dia petuk. Astagfirullahaladzim. Kalau Piramli dia tak. Coba. Pasal apa? Aku tengah duduk i'tikaf. Itu tak cerdik. Itu dia panggil keadaan darurah. Keadaan itu sangat terdesak. Emergency. You kena balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di sana ada satu hadis dhaif. Yang ni habaq juga. Di sana ada satu hadis dhaif tentang i'tikaf ini. Kata dia, "Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah, ja'ala Allahu bainahu wa bainan nar thalathata khanadiq. Kullu khandaq ab'adu ma bainal khafiqaini." Maksud dia, Nabi SAW bersabda. Hadis dhaif ni maksud dia apa tuan-tuan? Hadis ke tak ke? Hadis. Habis tu pasal apa dia dipanggil sebagai hadis dhaif? Pasal apa? Pasal ada salah seorang daripada rawi yang meriwayatkan hadis ni, nama dia Bishr bin Salam al-Bajali. Dia ni known as, diketahui umum sebagai satu orang yang ada masalah dari segi ingatan. Ada sikit ghaflah. Dia rawi hadis. Rawi hadis tuan-tuan. Kalau kata ghaflah bukan macam kita ghaflah. Jangan duk salah faham. Kita ni ghaflah jingga. Rawi hadis ni kalau kata ghaflah ni, ghaflah mereka ni baik pada ustaz yang duk ada hari ni. Pun macam tu, kerana dia ni diketahui orang sebagai satu orang yang tak syak. Ingatan dia tak syak. Hadis turun darjat. Turun darjat. Daripada sahih turun hasan, hasan turun dhaif, kerana masalah pada rawi, pada orang yang meriwayatkan hadis ini. So, hadis ni jadi dhaif pasal syekh ni. Syekh yang kata Bishr bin Salam al-Bajali, dia tersenarai sebagai salah seorang yang meriwayatkan hadis ni. Kerana ada dia ni, downgrade hadis tu. Tapi hadis ke tak ke? Hadis. Tidak boleh buat hujah. Tapi dia adalah hadis yang lemah. Apa kata hadis tu? Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah." Nabi kata, barang siapa yang beriktikaf pada satu hari kerana nak cari keredaan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalathata khanadiq. Allah akan jauhkan dia dengan api neraka sejauh 3 buah parit. Khanadiq. Tuan-tuan pernah dengar perang Khandak? Khandak itu maksud dia apa? Parit. Khanadiq maksud dia parit-parit. Jamak. Plural. Nabi kata, ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalathata khanadiq. Allah dengan kerana dia i'tikaf satu hari saja, Allah menjauhkan dia daripada api neraka sejauh 3 parit. Kullu khandaq ab'aduha ma bainal khafiqaini. Antara satu parit dengan satu parit, jauhnya di antara 2 ufuk. Ufuk timur dan ufuk barat. Dengar 3 parit macam, lu ingat lagu parit belakang rumah kita? Dah. Dia habaq pula dalam hadis tu, 3 parit tu maksud dia apa? Antara satu parit dengan satu parit, jauh dia antara timur dan barat. 3 parit. Makna jauhlah orang ni daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala hari akhirat esok. Hanya kerana satu hari i'tikaf yang betul. Cumanya apa dia? Hadis itu dhaif. Boleh digunakan untuk buat amalan, tetapi tidak boleh berhujah dengan dia. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi sikit faham kepada kita tentang i'tikaf Nabi SAW. Dan kalau boleh, Ramadan nak mai ni, kita buat kira paling baik hak kita boleh buat. Try. Saya pun lemah, kita semua pun lemah. Kita minta Allah bagi sikit kekuatan untuk bekai kita. Bukan untuk orang lain. Untuk bekai kita, untuk nak bawa di hari mati kita esok ni. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 52. Muka surat 52 masalah
Malam ni kita masuk tentang puasa. Hadis yang akan bercakap tentang puasa. Lepas bab puasa ni, dia akan sambung dengan hadis yang mentafsirkan ayat Quran tentang haji. Kalau kita dan baca sikit, danlah kawan-kawan kita yang nak pergi haji tahun ni, dan dengar last sebelum pergi haji tentang haji. So malam ni dia mai puasa pada mulanya lain daripada puasa kita seperti mana yang kita buat lah ni. Puasa zaman awal-awal, bila turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila turun ayat tu, wajib puasa. Tapi puasa mula tu, bila turun ayat tu, orang Islam mula puasa. Puasa masa tu ni dia nak cerita. Dia tak serupa macam kita puasa lah ni. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum tu kita nak tengok. Puasa ni tuan-tuan, kalau kita tengok ayat Quran, hak saya baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba makna dia furida. Difardukan ke atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah dipardukan ke atas mereka yang sebelum kamu. Di situ kita faham apa dia? Dua benda. Satu, puasa kepada kita difardukan, wajib kena puasa. Yang kedua, kita kena faham puasa ni bukan kita orang yang mula puasa. Umat sebelum kita dah puasa dah. Yang ni kita nak kena faham. Maknanya dia adalah satu ibadah yang tua. Satu ibadat yang tua. Yang sejak zaman berzaman orang dah buat puasa ni. Baik. Alladzina min qablikum. Orang yang sebelum kamu tu siapa? Ulama tafsir kata, satu pendapat kata, Nasrani. Orang Nasrani, mereka dah start puasa. Nasrani ni siapa tuan-tuan? Umat Nabi Isa alaihi salam. Satu pendapat kata, bukan Nasrani sahaja, Ahlul Kitab. Pendapat kedua. Yang kata umat dulu yang puasa ni siapa dia? Ahlul Kitab. Ahlul Kitab maksud dia apa dia? Yahudi dan Nasrani. Bukan Nasrani sahaja, bahkan Yahudi dan Nasrani. Semua ni Ahlul Kitab dulu. Dan mereka dulunya dah puasa. Ada satu lagi pendapat kata, alladzina min qablikum, maksud dia semua umat, semua bangsa yang ikut apa agama pun dulu ada puasa. Tiga pendapat ada di situ. Dan hari ini, kita bawa mai hari ini. Hari ini tuan-tuan, hampir semua bangsa, hampir semua agama ada puasa. Tuan biasa berkawan dengan kawan tuan-tuan yang India, yang beragama Hindu. Kita kata dia, jom pergi makan. Oh, sorry bos, ini hari puasa. Kita tak puasa. Puasa apa? Tanya dia. Tara, tai puasa mau angkat kavadi. Tai puasa mau angkat kavadi. Oh, nak pergi ambil kavadi kena puasa kah? Mesti, itu mesti mau puasa. Dia kata, puasa juga dia pun. Tapi, tengok, 2 Euro Milo Ais okey aja. Ini apa ni? Tak. Ini hari puasa juga, lain tak boleh, ini saja boleh. Oh, puasa, kita kata dia. Puasa. Ini apa? Tak, ini okey. Kita itu lain, itu makan semua, ini minum okey juga. Oh, macam ni puasa setahun pun tak apa, kita kata. Tapi soalnya apa dia? Mereka puasa ke tak? Bagi mereka, itu puasa. Maknanya, puasa itu ada di kalangan mereka. Okey? Baik. Kita tengok di Malaysia. Cina, ada puasa ada Cina? Ada. Tuan-tuan berkawan dengan Cina, tuan-tuan boleh tahu. Ada hari dia puasa. Tapi ayam jalan. Cuma puasa cara dia. Mereka puasa, tapi puasa mengikut faham dan mengikut agama mereka. Tapi soalnya, puasa itu ada. Kesamaan di antara puasa-puasa daripada ni semua ni apa dia? Mereka puasa tak makan benda menyawa. Sup sayur okey. Tapi telur jangan buh. Ayam jangan buh. Dia kata. Sup sayur jalan.
sup sayur jalan bukan kata setahun. Berapa tahun pun boleh puasa. Tapi bagi dia itu puasa. Dia tahan diri. Kan puasa ni apa dia tuan-tuan? Tahan diri daripada makan, minum dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bagi kita, bagi dia, puasa itu apa dia? Puasa itu menahan diri daripada makan benda penyawa. Hal lain okey, ya tak? Tapi itu puasa bagi dia. Puasa mengikut definisi dia. Nampak tak? Ini yang dia nak bagi tahu maksud ayat allazina min qablikum. Puasa umat sebelum kamu dibawa sampai ke zaman hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pergi tengok lagi jauh. Tadi tengok masyarakat Malaysia. Jenis ni puasa yang yuk. Kan? Pergi jauh sikit lagi. Orang Parsi. Orang Parsi juga ada puasa. Amalan puasa mereka dalam setahun 7 hari. Ada juga puasa mereka dalam setahun 7 hari. Tak boleh makan, tapi boleh minum. Sayur pun tak boleh makan, apa pun tak boleh makan. Memang tak makan, tapi minum dua jalan. Itu puasa orang Parsi. Mesir purba, dia kata. Orang Mesir zaman duk sembah berhala dulu ni. Puasa ada dalam kalangan mereka. Bagi orang yang niat nak pergi khidmat ke rumah ibadat mereka. Bila dia ada pasang niat, dia nak jadi khadam, jaga rumah berhala dia selama seminggu misalnya. Sebelum dia pergi start duty dia, nak jaga rumah ibadat dia tu, dia kena puasa 2 hari. Ini puasa di kalangan Mesir tua. Dia kata tu Mesir purba dulu macam tu. Dan di kalangan Mesir purba juga, mereka puasa apabila mereka ditimpa musibah. Mereka kena banjir besar, mereka puasa lepas pada tu. Sebagai tanda minta sorry dengan Tuhan. Mereka percaya kata banjir ni Tuhan hantar mai sebagai satu punishment, sebagai satu hukum atas kesalahan mereka. So mereka puasa sebagai nak minta sorry dekat Tuhan, supaya next time tak mau dah banjir-banjir ni semua. Pokok pangkalnya apa dia? Ada tak ada puasa dalam kepercayaan mereka? Ada puasa dalam kepercayaan mereka. Maksudnya hak Allah sebut dalam Quran itu tidak salah. Memang Allah tahu bahawa manusia ini ada mengamalkan amalan ini, amalan puasa ini. Greek, bukan Greek Perak. Greek dengan Rom dulu. Orang-orang Greek dan orang-orang Rom dulu, mereka puasa 10 hari sebelum turun perang. Kalau ada peperangan, mereka nak kena turun pergi berperang dengan pasukan mana, dengan negeri mana, dengan apa, 10 hari sebelum turun tu, mereka puasa. Ini amalan puasa yang berlaku di dalam kalangan masyarakat dulu. Bahkan di kalangan orang Rom, mereka percaya, siapa puasa, ayat liok orang puasa tu, dia kata kalau ludah kena king cobra, mati. Kepercayaan. Yang ni yang dikatakan belief. Mereka punya belief, mereka punya kepercayaan. Dia percaya kata kalau dia buat puasa yang disuruh oleh agama dia ni, ayat liok orang yang puasa ni, ayat liok tu jadi something. Kalau ludah ulang mati. Bukan ludah ke atas ulang yang dah mati tak. Ludah kepada ulang tu mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang Yahudi. Saya cek dalam kitab ni, cerita pasal mereka ni punya puasa ni. Orang Yahudi, sampai hari ni, Ashura, mereka puasa. Ashura. Kan kita baca hadis Nabi SAW, hijrah Mekah pergi Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, hari Ashura, tengok orang Yahudi. Di Madinah, Yahudi ramai. Kan Nabi sampai bila hijrah ke Madinah, Nabi kena buat perjanjian dengan orang Yahudi. Pasal mereka ramai duk ada di Madinah ni. Nabi pergi tengok mereka, 10 Muharram, hari Ashura, mereka puasa. Nabi kata apa kat mereka? Nabi kata, hampa puasa pasal apa? Mereka kata, kami puasa kerana meraihkan berjayanya Nabi Musa lepas daripada kenaligan dengan Fir'aun. Kami merayakan hari Nabi Musa selamat daripada Fir'aun ni, maka kami puasa. Nabi Muhammad kata apa? Kalau lagu tu kami lebih berhak berpuasa kerana Musa itu Nabi di dalam agama kami.
Sampai hari ini, Yahudi puasa pada hari Ashura. Dan Yahudi puasa tidak makan, tidak minum dan tidak bersama isteri. Mereka mirip. Mereka mirip. Pasal apa mereka mirip? Pasal mereka asalnya ikut Taurat. Dan Taurat itu kitab samawi, kitab langit. Allah buat turun mai. Sampai hari ini, yang geng ortodok mereka ni, kalau tuan-tuan ada rezeki, boleh pi ziarah ke Baitul Maqdis, boleh pi ke Morning Wall mereka tu. Tempat mereka duduk teriak di dinding tu, ni hak ketayak kuih pau kecil atas ni. Oh, geng ni puasa tak lepas. Geng ni puasa tak lepas. Pasal mereka religious. Mereka sangat beragama dengan agama mereka. Ashura, hari mereka puasa, dan mereka puasa tidak makan, tidak minum, dan tidak bersama dengan isteri. Nasrani, tadi Yahudi. Nasrani pun sama, ada cara puasa masing-masing. Cuma Nasrani ini ada yang ortodok, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Tiga-tiga mazhab besar mereka ni, tiga-tiga ada puasa mereka. Cuma berbeza. Antara satu dengan satu berbeza. Ada yang puasa dia start tengah malam, buka tengah hari. Dia macam tu. Dia puasa dia start ke 12, dia start puasa, buka puasa tengah hari esok. Bagi kita kalau dulu ni cantik lah. Janganlah tak cantik. Hak kita punya yang cantik kan. Mereka ni macam tu. Dan ketentuan puasa apa dan tempoh masa puasa tu, siapa yang tentukan? Rahib mereka yang tentukan. Itu sebab Islam tidak memberi kuasa mutlak kepada orang-orang besar agama Islam. Kalau jadi mufti sekalipun, tidak boleh fatwa mengikut nafsu. Mesti mengikut Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pasal apa? Kalau buka ruang untuk nak mereka-reka hal agama ni, kesudahannya kita jadi macam Yahudi, kita jadi macam Nasrani. Kerana rahib Yahudi dan juga rahib Nasrani terlalu powerful sehingga boleh mereka hukum hakam di dalam agama. Tak boleh. Sebab bila main menyangkut dalam hal agama, kita mesti kena tanya dalil. Kita mesti kena tanya apa ayat Quran kata, apa hadis Nabi kata, apa ulama kata tentang ayat Quran dan hadis itu. Bukan apa ulama kata daripada hati dia. Apa ulama kata tentang ayat dan hadis itu. Pasal apa? Kalau tidak jadi macam ni. Nasrani ada yang puasa start tengah malam sampai tengah hari. Dan mereka bagi pula had umur untuk orang puasa dan bila tak payah puasa. Apa mazhab pun di dalam kalangan mereka ni, puasa mula umur 15. Baik lelaki-lelaki, baik perempuan. Start puasa umur 15. Cuma beza dia apa dia? Dari segi pencen puasa. Dia ada pencen puasa. Ini kata mereka ni syok tu. Pencen puasa. Dia kata apa? Lelaki-lelaki pencen puasa umur 60. Sambut umur 60, lepas itu tak payah puasa lah, boleh makan lah. Dia sampai umur 60 saja. Perempuan 55. Kan? Dia kata lebih daripada tu tak payah puasa lah. Takat tu ya dia bagi. Bila dia duk main habak macam ni, macam dia duk approach budak-budak kita lah ni. Bila budak-budak kita main attend kuliah pengajian hak kita ni, duk habak dosa, duk habak masuk neraka, duk habak Tuhan marah, Tuhan murka kan. Dia main tepuk belakang budak ni. Tuhan bukan macam tu, dia kata. Tuhan sebenarnya pengasih dan penyayang. Dia duk main masuk macam tu. Budak ni pun duk dengar kelipau-kelipau mata. Hang duk pergi mengaji. Ustaz hang duk kata apa? Ustaz doa abang kata kena semayang 5 waktu sehari semalam. Kalau tak semayang, ada ustaz tu kata kalau tak semayang, dia kapiang tu. Kapiang masuk neraka. Oh, dia kata mai ikut kami. Kami semayang seminggu sekali aja. Dan kalau tak pergi pun tak masuk neraka. Dia kata. Budak ni pun pegang dagu yang tak ada janggut ni. Betul ya ni, dia kata. Betul, dia kata, betul. 5 kali menadan, dia kata. 5 kali menadan. Kita dah sibuk. Kita kena kerja. Kita kena cari makan. Komitmen kita banyak. Tuhan maha pengampun, maha penyayang. Tuhan faham benda ni. Tak payah macam tu, dia kata. Seminggu sekali cukup. Tu pun kalau boleh. Kalau tak boleh pun tak apa. Tak masuk neraka. Tak jadi kapiang. Pasal apa? Pasal memang kapiang dah. Betul tak dia kata? Betul lah dia kata tak jadi kapiang. Dah kapiang dah. Budak yang rapuh ni, yang fragile, yang agama tak tahu apa, ada agama kat dia ni, bila dengar-dengar dia kata ya, Tuhan sepatutnya macam tu lah, tak salah cengeng sangat. Terus salah sat-sat neraka, sat-sat
Macam ni baru Tuhan betul. Tuan-tuan, macam ni punya da'ayah doa ada dalam masyarakat. Pasal apa jadi macam ni? Adakah ini ajaran kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa? Dah. Tapi pasal apa? Ajaran sudah jadi macam tu. Pasal power yang berlebihan diberikan kepada orang-orang agama dia, maka dia pindah apa yang Allah turun sebenarnya. Dia ikutkan kesesuaian masa, janji dia boleh tarik orang ikut dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syurga, neraka itu Allah punya. Kalau kita tidak ikut perintah Allah, macam mana kita nak masuk syurga? Macam mana kita nak jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang dikatakan puasa yang telah pun ada sejak zaman dahulu lagi. Cuba kita baca, baru nak baca. Puasa, dia kata pada mulanya lain daripada puasa kita seperti yang kita perbuat pada hari ini. Dia kata, puasa yang kita buat hari ini tak sama dengan awal dulu. Iaitu, apabila satu orang itu sudah puasa pada awal siang hari, kemudian dia berbuka puasa, sehinggalah apabila tidur pada malam itu, maka dari masa tidur itulah mula puasanya, sehingga esoknya, sama ada ia sudah makan ataupun belum makan pada masa sebelum tidur tadi. Apabila ia tidur, maka tidak boleh lagi ia makan, minum, bersetubuh dengan isteri dan sebagainya. Zaman awal dulu, bila turun perintah puasa, puasa ni dia macam mana? Dia start daripada subuh, sama. Dia buka puasa bila? Dia buka puasa bila masuk maghrib, sama. Cuma beza dia apa dia? Bila dah lepas maghrib, kita buka puasa, kita makan. Lepas kita makan, kalau kita terlena, jaga balik, dah start puasa dah. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat apa dah. Kita dah terikat dah dengan peraturan puasa. Tunggu maghrib esok pula lah baru boleh makan. Dulu punya puasa macam tu. Nampak tak beza dia? Nampak? Itu yang dia nak beritahu. Sekiranya seseorang itu tertidur ia daripada lepas sembahyang isyak, sedangkan awal waktu. Pukul berapa? Sembahyang isyak 8.45 lah, contohlah kata 80 sembahyang isyak. Sembahyang isyak, letih ni puasa, lepas pada puasa letih, buka puasa apa semua kenyang, sembahyang isyak terlena. Jaga-jaga. Kata kat bini, ambanco apa Nescafe satu. Mana boleh dah abang? Abang dah lena dah. Bangkit abang dah tak boleh makan minum dah. Oh ya ke? Dia pun jenis tak mengaji juga. Ya kah? Bini dia kata apa tak? Ya, memang lagu tu. Itu puasa zaman tu. Okey. Saya sebut masa kuliah lepas apa dia nak cerita pasal Aisyah lah. Punyalah duk tanya saya daripada lepas habis kuliah duk ligan dia. Ustaz, itu macam mana Ustaz? Bolehkah kita taruh sembahyang Aisyah pukul 4 pagi baru nak sembahyang? Boleh tak boleh? Saya kata bulan depan baru jawapan dia. Tak buat hati, tak buat hati. Saya balik rumah duk masuk teks lagi. Ustaz tolong abang awal sikit kat saya, boleh lah. Saya kata mana boleh. Kalau abang kang seorang, orang lain tak buat hati. Bagi buah kejut sikit, punya kelangkah buat habis semua. Dah masuk sikit. Okey, ni cerita sembahyang Isyak ni. Sembahyang Isyak bila waktu yang bagus dia, dan boleh tak boleh buat denak. Sembahyang Isyak taruh pukul 4 pagi. Pasal apa? Pasal bila kita jaga, bila kita tak sembahyang lagi Isyak, kita terjaga pukul 4 pagi, kekuatan untuk bangkit tu ada. Pasal kita masih terhutang, kita tak sembahyang Isyak. So kita sembahyang Isyak, kita boleh buat tahajud sekali. Persoalannya boleh ke tak? Okey? Kita pergi hadis satu-satu. Hadis yang pertama riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-isha ila thuluthil lail aw nisfah. Itu hadis dia. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, laula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak kerana benda ni boleh jadi berat kepada umat aku, Nabi kata, kalaulah benda ni tak jadi berat kepada umat aku, la amartuhum an yuakhirul isya ila thuluthil lail atau nisfah. Aku akan perintahkan umat aku, Nabi Muhammad kata,
Aku akan perintahkan umat aku sembahyang Isyak lewat sampai bila? Sampai 1/3 malam ataupun sampai tengah malam. Itu hadis yang pertama. Maksud dia apa? Nabi kata itu waktu cantik untuk sembahyang Isyak. Bila waktu cantik itu? 1/3 malam. 1/3 malam ni pukul apa? Sekitar pukul 10. Malam start pukul 7. Subuh pukul, kita katalah 5.30 lah kata. Berapa jam dah ada? 7 sampai 5.30, berapa jam dah ada? 10 jam, lebih kurang. 10 jam dah ada. Divide 3, tuan-tuan. 10 divide 3, jadi berapa? Lebih kurang 3.5 macam tu. Kalau kita ambil 1/3 malam, 7 campur 3. 8, 9, 10. Antara 10 ke 11, itu dipanggil 1/3 malam. Nabi SAW kata dalam hadis tadi, kalaulah sekiranya benda ni tak menyusahkan umat aku nak suruh umat aku semayang Isyak pada masa 1/3 malam. Maksudnya Isyak pukul apa? Pukul 10. Au nisfah. Nabi kata ataupun setengah malam. Setengah malam pukul apa? 12 tengah malam. Maksud hadis tu apa dia? Nabi nak habaq kata, masa yang cantik untuk sembahyang Isyak ialah antara 10 sampai 12 malam. Tapi oleh kerana time tu menjadi susah kepada umat aku, maka sembahyanglah Isyak di awal waktu. Itu hadis dia. Saya pernah pergi ceramah, zaman dulu ceramah dululah. Pergi ceramah satu tempat. Lepas maghrib ceramah, masuk Isyak. Bangkit satu geng, pergi sembahyang Isyak tepi tu. Ya Allah, baik saya duduk ceramah. Tengok apa ni? Apa ni? Satu geng. Dengar qamat kuat-kuat pada tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duduk ceramah. Berdosa ke aku ni? Betul ke mereka ni? Jadi macam tu. Okey? Itu satu insiden saya pernah kena sekali dah dalam seumur-umur hidup sekali. Saya pergi satu tempat kena benda ni. Kan? Pasal apa jadi macam ni tuan-tuan? Kerana salah mengambil petua. Ataupun kerana salah memahami benda ni. Okey? Baik. Rupanya ada satu hadis Nabi SAW kata, waktu Aisyah kalau ikut aku suka bila 1/3 malam ataupun sebelum tengah malam. Maksudnya antara 10 malam sehingga 12 tengah malam. Nabi kata aku suka sembahyang Aisyah time tu. Tapi Nabi kata itu kalau tak menyusahkan umat aku. Itu hadis satu. Hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو كما قال حديث صحيح رواية النسائي. Daripada Aisyah, dia kata pada satu malam Nabi melewatkan sembahyang Isyaknya. Aisyah kata sekali tu Nabi saja sembahyang Isyak bagi lewat. Hatta zahaba ammatul lail, sehingga kan dah malam dah lewat malam dah. Baru Nabi nak buat sembahyang Isyak. Hatta nama ahlul masjid. Aisyah kata sampai geng masjid lena dah. Geng masjid ni duduk tunggu Nabi apa tak mayang ni apa tak mayang ni. Duduk tengok jam tak ada lah masa tu. Tengok bulu rumah. Apa tak mayang ni? Tak larat duduk tunggu lena. Ahlul masjid dia panggil. Ahli masjid, geng masjid. Lena habis geng ni. Summa kharaja. Baru Nabi keluar daripada rumah dia main masjid. Fasalla. Nabi SAW nak sembahyang Isyak. Wa qala Nabi SAW, adalah hardcore ada lagi. Geng hadut tunggu ni. Tak lena, tak apa, tunggu sampai Nabi keluar nak sembahyang. Hardcore ni di mana pada tuan? Kan saya biasa duk pergi mengajar di masjid-masjid, kadang-kadang masjid belah Tanjung, dia kena bridge. Accident ke apa kan? Jam. Seberang Jaya dah kena dah. Sana lepas maghrib.
Kita pun hello pergi dekat pengurusi masjid. Kata, jambatan jam, saya duk ada seberang jaya lagi. Saya semayang dulu. Kata, takut saya lagi, duk semayang depan steering pula. Saya semayang dulu. Okey, tak apa Ustaz. Kita pun singgah pergi mana-mana seberang jaya. Allahu Akbar, semayang maghrib. Lepas maghrib pun tengok tak bergerak lagi, duk jam lagi. Pengurusi masjid dia, Ustaz, ada mana? Seberang jaya lagi. Macam mana Ustaz? Kita kata cancel lah. Jangan cancel Ustaz. Saya kata tak cancel, saya tak tahu nak sampai pukul apa. Saya kalau katalah jam ni apa semua clear, saya sampai pukul 9, pukul 9.30, pukul 10 macam mana? Kita buat juga Ustaz. Jangan lagi tinggal hang sorang kot. Dan hang duk pandai-pandai duk juga tinggal hang sorang kot. Dia kata, dah ni saya nak kena umum dekat mereka ni, mereka duk tunggu. Saya kata, tengoklah macam mana, saya nak janji pun tak tahu cerita jambatan macam mana. Kita bukan jenis kaki tuang kuliah punya. Kita memang pi, insya-Allah tak ada arai, tak ada benda besar, masalah besar, kita akan pi. Dia tak apa Ustaz, saya beritahu kat mereka, kata tunggu. Kata Ustaz akan main, lambat cepat Ustaz akan main. Tu sebelum tu bismillah dulu kata. Dia pun bagi pengumuman. Tuan-tuan, sampai pukul 9.45, kat pukul 10. Ini yang Nabi kata ni. Hak geng yang lulus tali pinggang merah ada lagi. Tapi tali pinggang putih boleh kan? Tali pinggang putih masuk Aisyah bang dah mayat. Dia tak apa selamat. Ampun nak tunggu dia kata gobelah. Tapi ada ni hardcore. Hardcore duk ada, duk tunggu. Kita Ustaz masuk adalah dalam 2 saf berjalan juga. Zaman Nabi dulu ada macam ni. Nabi saja lewatkan saja, bukan ada hal apa. Nabi saja lewatkan sembahyang Aisyah. Nabi pipi di masjid, ahli masjid yang kata wa hatta nama ahlul masjid, geng masjid boleh nak habis dah. Tapi ada lagi satu geng duk tunggu Nabi keluar ni. Nabi pun pi, Nabi pun nak semayang. Nabi kata innahu la waqtuha. Nabi kata inilah waktunya. Nabi kata Aisyah yang lewat itu. Baik tuan-tuan, yang kata lewat itu bila? Sebelum tengah malam. Ini bukan cerita 4 pagi. Jangan salah faham. Yang kata lewat tu maksud dia apa? Sebelum tengah malam. Pasal hadis semua duk mai, duk cerita sepertiga awal. Sepertiga awal dan Nabi bubuh sebelum tengah malam. Lewat ni maksud apa? Mungkin pukul 11, mungkin dekat pukul 12 tengah malam. Itu maksud lewatnya. Okey. So, Nabi SAW sebelum semayang, Nabi kata innahu la waqtuha. Inilah waktunya. Aisyah cantik time macam ni. Nabi kata laula an asyqa ala ummati. Itu pun Nabi kata kalau tak jadi susah kepada umat aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setakat tu kita faham apa dia? Sembahyang Aisyah boleh dilewatkan, tetapi jangan sampai melewati tengah malam. Setakat tu kita faham. Baik. Satu hadis lagi. Hadis ni nampak dia nak bercanggah dengan 2 hadis kita baca tadi. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Qal as-salatu ala miqatiha. Qultu summa ay? Qal summa birrul walidain. Qultu summa ay? Qala al-jihad fi sabilillah. Fasakattu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazdadtuhu lazadani. Atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, apakah amalan yang paling baik? Ibnu Mas'ud tanya Nabi, banyak-banyak amalan ni hak paling baiknya apa? Nabi kata, as-salatu ala miqatiha. Sembahyang awal waktu. 2 hadis yang kita baca tadi, Nabi kata, sembahyang Aisyah ni elok bila? Sepertiga malam. Maksud dia pukul apa? Pukul 10 sampai tengah malam. Ni pula Ibnu Mas'ud tanya Nabi, apakah amal baik? Nabi kata amalan baik ialah sembahyang awal waktu. Ni kok mana pula? Nampak macam ada ta'arud dalam bahasa Arab. Maksudnya contradicts. Ada macam satu percanggahan di antara 2 hadis.
Satu hadis kata Aisyah elok lewatkan, Nabi suka. Cuma Nabi kata ini menyusahkan umat dia. Tapi Nabi suka. Tapi di waktu lain orang tanya, Nabi kata semayang yang bagus ialah awal waktu. Nampak macam bercanggah. Ibnu Mas'ud tanya lagi, Nabi kata birrul walidain, buat baik kepada mak pak, itu amal baik. Ibnu Mas'ud tanya lagi, Nabi kata jihad fi sabilillah, berjihad itu amal baik. Ibnu Mas'ud kata aku berhenti tang tu. Pasal apa? Ibnu Mas'ud kata kalau aku tanya lagi, mau Nabi nak tambah lagi amal baik, aku takut aku tak terbuat kalau aku tanya banyak-banyak. Padan dengan 3 benda ni, aku try buat 3 benda ni dulu. Itu hadis dia. Bila mai nas yang nampak bercanggah macam ni, persoalan timbul. Betul-betul sembahyang Aisyah bagus ni waktu bila? Dia mai persoalan tu. Betul-betul sembahyang Aisyah ni bagusnya pada waktu bila? Kata Imam Asy-Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, sembahyang Aisyah tetap baik dikerjakan di awal waktu. Imam Syafi'i kata. Dan juga Imam Malik. Dua-dua imam ni, Imam Syafi'i dengan Imam Malik kata sembahyang Isyak elok dikerjakan di awal waktu. Kata Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Sembahyang Isyak elok buat pukul 10 ke pukul 12. Sekiranya tidak menyusahkan jemaah yang nak sembahyang. Itu kata Ahmad bin Hanbal. Itu perbezaan dia. Imam Syafi'i bagi detail tentang waktu sembahyang Isyak. Yang ni dengar dia lah. Imam Syafi'i bagi detail. Dia kata tentang sembahyang Isyak ni, waktu yang paling afdal, awal waktu. Masuk waktu Isyak, dia kata sembahyang. Kecuali kalau sekiranya ada majlis ilmu, dilewatkan. Yang kedua, waktu ikhtiari. Waktu boleh pilih. Bila? Boleh buat sepertiga malam ataupun sebelum tengah malam. Dia masuk dalam waktu pilihan. Yang ketiga, waktu makruh. Imam Syafi'i kata. Waktu makruh bila? Bila dekat sangat nak subuh, baru nak sembahyang Isyak. Itu waktu makruh. Kata Imam Syafi'i. Dan yang keempat, waktu haram. Bila? Dah subuh dah. Subuh dah. Qamat ingat nak sembahyang subuh. Pergi balun 4 rakaat. Kata Syekh, apa ni? Aku baru sembahyang Isyak. Dia ni mondok buah plastik hitam, pergi lepas lantasik tepi ni. Dia ni kira dah mengarut dah. Dia dah terkeluar dah daripada semua ada ni. Baik. Ibnu Taimiyah. Ini ulama besar juga. Ibnu Taimiyah melarang orang yang melewatkan sembahyang Isyak melepasi tengah malam. Ibnu Taimiyah. Dia melarang orang sembahyang Isyak selepas tengah malam. Dan kata Ibnu Taimiyah, berdosa. Sekiranya melewatkan itu boleh menyebabkan kadang-kadang terlepas sembahyang Isyak. Jadi berdosa. Kesimpulannya. Ini. Kesimpulannya dia apa? Elakkan sembahyang Isyak selepas tengah malam. Cantik. Clear? Clear. Yang tu hak janji bulan lepas punya. Kita tunaikan janji itu. Okey, baik. Kemudian dia kata di sini apa dia? Dia kata sekiranya satu orang yang puasa ni balik cerita puasa balik. Puasa zaman awal dulu, dia start puasa daripada subuh, dia buka puasa maghrib. Lepas maghrib, lepas dah masuk waktu maghrib, dia buka puasa, lepas tu dia sembahyang maghrib. Lepas dia sembahyang maghrib, dia sembahyang Isyak, terlena. Lepas sembahyang maghrib, sembahyang Isyak, terlena. Dia jaga balik pukul 11 malam, misalnya. Rasa macam nak pergi kena roti canai kuah banjir. Boleh tak? Tak boleh. Sebab pada zaman itu, siapa yang tertidur selepas buka puasa, dia terus masuk dalam zon berpuasa. Dia hanya boleh makan maghrib esok pula. Dia tak boleh makan lagi. Itu yang dia nak cerita ni. Itu berlaku pada zaman itu. Baik, tuan-tuan tengok hadis dia. Dia kata, Anil Bara' qal, كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي
Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Kata dia adalah sahabat Nabi SAW, apabila ada seseorang itu puasa, maka telah datang waktu buka puasa, kemudian tertidur ia sebelum dia berbuka puasa itu, nescaya tiada boleh ia makan pada malamnya. Dah masuk dah waktu buka puasa, dia tertidur, dia terlena, tak ada nak buka puasa, terlena. Lena saja tak boleh makan dah. Hang tunggu maghrib esok pula. Pi jadi lagu tu. Dia kata, dan tiada boleh makan siang hari esoknya sehinggalah maghrib keesokan harinya. Yakni sehinggalah sampai waktu berbukanya. Maka pada waktu itu bolehlah dia buka puasa, makan minum dan jima isterinya. Sehinggalah apabila tidur, maka kemudian daripada tidur tiada boleh lagi makan dan minum, dan tiada boleh lagi jima isterinya. Dia punya sempadan dia tang mana? Lena tu. Masuk maghrib, kalau dia makan-makan dia lena, habis bangkit-bangkit tak boleh makan dah. Masuk maghrib, lena dah. Orang time tu kalau buka puasa dia terlena, tak boleh makan. Maghrib esok pula. Puasa zaman awal dulu macam tu. Okey, tak apa, sabar baca sikit lagi. Puasa dimulai daripada Aisyah itu jadi berat ke atas orang Islam. Iaitu apabila telah berjalan hukum puasa yang disebutkan tadi, maka jadilah berat ke atas sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan berlaku ke atas tengah mereka itu terlanggap sebagaimana hukum itu. Seperti yang telah berlaku ke atas seorang sahabat Nabi SAW. Ada sahabat yang mana boleh tahan. Kan? Masuk maghrib, dia tak ada buka puasa, terlena. Jaga-jagalah, tak boleh makan. Boleh tak mana boleh macam ni, dia kata. Mana boleh, dia kata, tak aku makan juga. Dia langgar. Dia langgar hukum asih hak zaman tu. Baik. Hadis dia kata, dan berkata Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, wa anna Qais bin Sirmah al-Ansari kana sa'iman. Falamma hadarahu al-iftar, ata imra'atah. Oh, dia ni lagi ganai. Tuan baca ni yang kata teroris ni. Dia kata apa? Dan bahawasanya satu sahabat Nabi SAW, nama dia Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu, adalah ia puasa seperti yang disebutkan tadi. Maka tak kala mai waktu buka puasa, dia buka puasa dengan bersetubuh dengan isterinya. Itu yang kata ganai. Bunyi bang buka puasa, dia pergi buat yang tu dulu. Orang duk kalut ambil kurma, ambil ayam nak makan. Masya Allah, ni kuat makan kebab ni. Dia terus bersama dengan isteri dia. Dia buka puasa dengan tu. Okey. Yakni berbuka puasa ia dengan jima isterinya. Oh kacau. Tidaklah ia berbuka puasa dengan makan ataupun dengan minum. Bila sudah selesai ia daripada berbukanya dengan jima itu, bertanya ia kepada isterinya, faqala hal indaki ta'am? Faqalat la, walakin antaliqu atlubu lak. Maka kata ni Syekh tadi ni, adakah di sisimu, dia tanya bini dia, adakah di sisimu makanan yang boleh kita makan lah ni? Dia pergi clear yang tu dulu. Lepas tu baru teringat nak makan. Dia kata kat bini dia, suruh malam ni apa? Sabda. Jawab bini dia, tidak ada. Bini pula kata, hari ni tak buat apa abang. Tetapi boleh saya pergi cari makanan itu keranamu. Bini ni, dia dah tak apa abang, tak nak saya pergi tengok kedai Tom Yam buka lah. Saya pergi cari makan, tak apa. Maka pilah isteri dia mencari makanan yang dikehendaki itu, dan tinggallah suami dia ni di rumah. Dia tinggal Syekh Qais ni, Qais bin Sirmah al-Ansari, tinggal. Kata abang duk tak apa, saya pergi cari makan. Abang nak makan malam ni. Bini dia keluar pergi. Kata Al-Bara, wa kana yawmahu ya'mal fa ghalabathu 'ainuhu wa ja'athu imra'atuhu. Dan adalah ia, yang ni Syekh Qais tadi ni, sahabat ni, siang harinya tadi bekerja dengan penatnya, maka dipaksa tidur oleh matanya. Oleh kerana dia siang tadi bulan puasa, dia kerja buruh kasak, kerja teruk dan sebagainya. Buka puasa, dia pergi buka dengan yang tu dulu.
Lepas tu baru teringat nak makan, bini keluar pergi cari makan, dia duduk tunggu bini nak balik makan, ni lena. Ni yang kata Qais bin Sirmah ni. Duduk tunggu ni, mana dia pergi cari apa lama, lena. Tak makan lagi, lena. Maka lupa ia akan diri, lena. Tidur sebelum ia makan apa makanan. Dia dah tertidur sedangkan dia belum makan. Buka puasa belum makan lagi. Okey. Dan perutnya kosong dengan sebab puasa sepanjang-panjang hari serta bekerja itu. Perut kosong. Kerja sepanjang hari, kerja berat dan sebagainya. Dan datang isterinya dari luar. Bini yang pergi cari makan ni dah dapat dah apa semua, bawa balik makanan mai di rumah. Di dalam masa ia tidur itu, bini balik-balik mai tengok bagus mai duk mengeroh Syekh ni. Dia lena. Maka kata Al-Bara, falamma ra'athu qalat khaybatan lak. Maka tak kala dilihat oleh isterinya akan Syekhnya duk tidur, dia balik-balik mai tu dia duk mengeroh. Kapal belayang dari Singapura dah. Ni. Berkata isterinya, sia-sialah sahaja. Aku susah pergi cari makanan, hang lena. Dia kata. Maksud dia apa? Maksudnya makanan yang dia cari ni tak boleh makan dah. Pasal dah lena. Syariat pada masa tu. Faham dah? Tajuk kita jangan lari. Tajuk ni. Syariat pada masa tu, bila dah masuk waktu buka puasa, terlena, jaga tak boleh makan dah. Dia ni buka puasa tadi dengan isteri dia. Dia bersama dengan isteri dia, dia belum makan. Bini dia keluar pergi cari makan, sepeninggalan isteri dia pergi cari makan, dia lena. Bini balik-balik mai tengok duk lena. Bini dia kata, penat aku pergi cari makan. Bawa balik mai, abang dah tak boleh makan pasal abang dah lena. Abang bangkit daripada lena, abang dah kira puasa balik dah. Faham tak dia punya cerita dia? Sia-sialah sahaja bagiku. Mengapalah abang tidur? Dia kata, sudahlah engkau tak boleh makan dan tak boleh minum dan sebagainya. Habislah dia kata, abang tak boleh makan, tak boleh minum. Ni saya bawa balik ni, abang saya lah. Dia kata. Kerana syarat boleh makan itu ialah jangan tidur. Selepas masuk waktu buka puasa, jangan tidur. Kalau tidur, dia terus otomatik. Dia sambung puasa balik. Maghrib esok pula baru boleh makan. Abang dah kena dah, dia kata. Maka diamlah Qais bin Sirmah ini dan meneruskan puasanya. Kalau bahasa kita ni, dia pun kelipong ujik mata, puasa balik dah dia. Jadi puasa dia sudah nak tarik 2 hari. Tanpa makan dan minum. Sehinggalah keesokan harinya. Puasa balik dia. Tak buka puasa lah malam tu. Sampailah esok hari. Kata Al-Bara. Falamman tasafan nahar ghusya alaih. Maka apabila datang tengah hari esoknya, rebah pengsan dia. 2 hari tak makan. Dia kerja berat. Dia buruh kasar. Esok pergi kerja, kolaps. Rebah, pengsan. Tidak sedarkan diri. Kerana letihnya dan kerana lemah badannya. Tetapi, tak mau ia membatalkan puasanya. Itu dia bagus dia balik. Dia tak mau buka puasa. Dia pun tengok dia di tempat kerja, dah rebah, dah apa. Dia pun kata kat dia, Qais, hang buka puasa dah, hang teruk ni. Tak mau. Dia nak terus puasa juga. Dan orang-orang pun tolong beri sedarkan dia. Mai duk percik ayam kat muka ni suruh bangkit. Dan apabila dia sedar, dia tak mau buka puasa. Maka orang-orang pun pergi jumpa Nabi SAW. Ini kes dia. Jadi bila dah jadi macam ni dekat Qais, sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi SAW. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Maka orang pun pergi cerita dekat Nabi SAW hal Qais ini. Puasa, buka puasa dengan bersama dengan isteri, tak ada nak makan, terlena. Dan dia sambung puasa untuk hari yang keduanya. Diceritakan benda tu kepada Nabi SAW. Apabila didengar oleh Nabi SAW hal itu, maka diamlah ia. Nabi diam. Diam pasal apa tuan-tuan? Bukan pasal Nabi terkejut. Ya, ada orang buat macam ni. Dah. Nabi diam pasal apa? Tidak boleh Nabi SAW memberi hukum terus kepada persoalan itu. Dan tidak boleh mengeluarkan hukum daripada diri Nabi sendiri. Sebaliknya, kena nanti hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok, yang kata Nabi ni. Tak memandai-mandai dia adalah hal hukum ni. Tak memandai-mandai dia. Tunggu Allah bagi tahu.
Oh jangan kita jangan jadi orang yang 1000 persoalan 1000 jawapan. Jangan. Pasal apa? Takut jawapan kita tak betul. Pasti betul tak apa. Tak pasti kisah. Kata wallahu a'lam itu adalah ilmu. Bila orang tanya benda kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam. Nanti saya semak. Wallahu a'lam tu ilmu. Bermakna dia berilmu. Dia tak jawab benda yang dia tak tahu. Dia ada ilmu. Maka dia tak jawab. Orang yang tak ada ilmu ni, lambat orang tanya nak jawab. Bahaya macam tu. Nabi SAW, bila orang tanya, dia tak tahu hukum ni. Dia kata tunggu Allah beritahu. Saya pun tak tahu, tak pernah dengar lagi kes macam ni. Masalah. Bersetubuh dengan isteri dan sebagainya pada malam hari itu, diharuskan syarat bagi orang itu. Bagi orang yang berpuasa itu. Sesungguhnya, manakala zahirlah berat hukum puasa itu, dimulai daripada waktu tidur atau kemudian daripada Aisyah, maka turunlah daripada langit hukum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan buat main hukum. Lain daripada hukum yang telah lalu itu, iaitu kata Al-Bara. Fanazalat hazihil ayah. Uhilla lakum laylatas siyami rafath ila nisaikum. Turun ayat tu. Dihalalkan, yakni diharuskan bagi sekalian kamu pada malam bulan puasa itu bersetubuh dengan isteri akan isteri sekalian kamu. Mana-mana masa sepanjang malam itu. Selagi tak mai subuh, kalau dia bersama dengan isteri dia, walaupun malam bulan puasa, walaupun malam yang esoknya dia nak puasa, itu dibenarkan. Tidak jadi kesalahan. Maka apabila datang syahwat bagimu pada malam hari dalam bulan puasa, maka dibenarkan dan haruslah bersetubuh dengan isteri. Tiada dilarang lagi seperti dahulunya. Jadi, turun mai ayat Quran, okey, apa yang dibuat oleh Qais itu tidak salah. Tidak salah dan sekaligus tidur itu tidak menyebabkan dia dianggap berpuasa. Puasa start pagi esok juga. Dia mai turun macam tu. Firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Bermula isteri itu adalah pakaian sekalian suami. Dan sekalian kamu itu pakaian bagi sekalian isteri. Yakni sebab pun harus jima isteri pada malam puasa itu kerana kurang sabar akan diri kamu daripada perempuan. Ni. Hak kaki dong amal madu cak gajah ni. Madu cak gajah dia duk kena. Kacau. Dia ni kacau tuan-tuan. Tak boleh sikit pun nak jadi kacau dekat dia. Ya ni kata. Jadi kalau orang jenis macam ni, siang jangan juga. Masuk waktu buka puasa, nak minum dulu kah, korma dulu kah, nak jalan yang tu dulu kah, yang tu boleh. Dan selepas daripada tu, nak makan, nak apa boleh. Sehinggalah subuh pagi esok. Dan diharuskan jima isteri pada malam itu. Dan payah kamu boleh berjauh-jauhan ni jenis macam ni. Jenis tak boleh dengan bini ni tak boleh. Botuh sikit pun jadi hal. Kacau. Ini dia kacau. Bahkan banyak bercampur-campuran dan berdekat-dekatan dan bersentuh-sentuhan jenis ni. Jenis apa nak kata ni tuan-tuan? Tak ada perkataan ni nak kata ni. Dia jenis belangkai. Allahu Akbar. Orang lain tengok sakit mata ni sampai berulat biji mata. Dia nak kata apa? Loving couple ke apa kah? Kira lagu duk melekat jalan doa lagu tu. Bini duk tang tu, dia pergi duk tang tu. Dia duk tang tu, bini mai duk tepi dia. Jenis macam ni. Loving couple kah? Apa couple kan ni nak kata ni? Jenis macam ni, dia kalau puasa ni, dia jadi kaplah habis semua. Pasal apa dia beritahu ni? Pasal ada orang macam ni dalam masyarakat ni. Ada. Dia tak boleh. Kan? Jadi dia beritahu kata Islam bagi kelonggaran. Cuma belah siang Ramadan jangan duk mugang. Yang dia buat pasal, sekali kena apa? Syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tunggu sampai maghrib. Ni. Malam, Tuhan bagi kelonggaran. Siang, dia kunci ketat balik. Pasal apa? Pasal nak bagi kita ni berdisiplin. Berti, pantang larang dalam hidup beragama. Baik, sebagaimana pakaian tak boleh bercerai dengan dia. Tak habis lagi dia duduk beletiang pasal orang yang jenis melekat ni.
Macam pakaian, dia kata macam dia dengan pakaian, duk melekat di baju. Dia laki bini ni, Allah jalan lagu tu. Dia kata ini masalah, dia kata. Kerana itu semua diharuskan sekaliannya bersetubuh dengan dia pada malam hari. Sebab Islam ambil kira juga, tapi make sure malam. Dia kata. Firman Allah, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Telah ketahui Allah Ta'ala akan bahawasanya sekalian kamu ada khianatkan diri kamu dengan jima' itu. Pasal apa? Pasal kalau dikekalkan hukum itu, masalah. Akan ada orang yang melanggar hukum itu. Pasal dia jenis macam tadi ni, dia tak boleh. Maka Islam terpaksa longgarkan. Kemudian daripada sembahyang Isyak dengan melanggar larangan Tuhan. Maka taubat sekalian kamu, menyesalkan diri melanggar akan hukum Allah itu, fattaballahu wa'afa ankum, maka ampun Allah bagi sekalian kamu daripada dosa perbuatan yang dilarang itu, dan dimaafkannya daripada sekalian kamu, yakni dihapuskan daripada sekalian kamu akan kesan-kesannya. Dulu ketat, Tuhan pelonggarkan balik. Siapa yang ada buat silap, Tuhan kata minta ampun kepada Allah. Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka lah ni Tuhan kata bersetubuhlah kamu dengan isteri-isteri kamu itu pada mana-mana malam hari puasa itu. So dilonggarkan. Malam boleh. Dia kata dan tuntut oleh sekalian kamu akan barang yang ditakdirkan Allah bagi sekalian kamu daripada anak-anak yang saleh. Adab dalam Islam, dia kata bila suami dengan isteri bersama, dia kena pasang niat. Benda tu ibadah, dan kalau boleh nak menambah zuriat, nak menambah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan jima' itu kerana nak menurut syahwat nafsu semata-mata. Jangan macam tu. Supaya jadikan semua benda tu ibadat. Apabila sudah turun ayat itu, maka jadilah segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu riang hati. Sahabat Nabi harap tuan-tuan, kambing saja duk makan hari-hari. Bila duk main hukum tak boleh ni apa ni, dia payah masalah. Dia payah masalah. Kan saya baca di Taman Krian ke apa baru ni, cerita tentang Ummu Darda ni. Ummu Darda, isteri kepada Abu Darda. Okey. Dia seorang faqih, tuan-tuan. Saya tak sebut di Taman Krian itu, dia seorang yang faqih. Ummu Darda ni seorang yang alim agama. Jadi isteri kepada satu orang, Abu Darda, yang sangat zahid. Dia zuhud dengan dunia. Dia sampai satu time tu dia tak mau dunia ni. Sampai dia duk fikir akhirat saja. Dia pernah sampai satu time dia jadi macam tu. Tapi sampai pula satu time, dia pernah dilantik oleh Osman bin Affan untuk menjadi gubernur di Syam. Jadi gubernur. Bila mati suami dia, Abu Darda, tinggal Ummu Darda, Muawiyah main meminang dia. Muawiyah bin Abi Sufyan main meminang Ummu Darda. Dia tolak pinangan. Dia kata apa dekat Muawiyah yang main meminang dia? Dia kata, aku dengar suami aku, Allah yarham suami aku, Abu Darda, kata dia dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Orang perempuan dia akan bersama di hari akhirat esok dengan suami dia yang last. Suami dia yang last. Dia mati dengan suami mana? Suami itulah akan jadi suami dia di akhirat esok. Kalau dia dah biasa menikah dah sebelum tu, sekali ke dua kali ke, hak yang ketiga ni, itulah suami dia di akhirat esok. So dia kata dekat Muawiyah apa? Dia kata, sorry, saya masih lagi nak menjadi isteri Abu Darda di akhirat esok. Engkau, dia kata dekat Muawiyah khalifah kan? Dia kata engkau tidak boleh mengambil tempat Abu Darda daripada aku. Aku nak jadi isteri dia di akhirat esok. Okey, Muawiyah pun perah menunggin lah. Balik karang satu surat. Dia tulis surat, dia kata apa? Dia kata tak apa, Ummu Darda, kalau itu keputusan kamu tak apa. Dia kata, tapi banyakkanlah berpuasa. Kerana berpuasa itu boleh kontrol syahwat. Dia kata. Kan, kebanyakan orang Arab ni mereka macam tu. Sebab mereka menikah 4 ni normal bagi mereka. Kita kalau hantar sampai 4, main naik wheelchair, main mengajar. Main naik wheelchair, tak boleh. Bukan kita punya enjin. Nabi sampai macam tu, bukan?
Tapi dalam kalangan Arab ini normal, ini biasa. Hadis ni mai Nabi SAW orang Arab, dan hadis ni di kalangan orang Arab pada masa tu. Jadi bila mai cerita-cerita macam ni, mereka faham sangat. Pasal apa? Pasal mereka macam tu. Jadi bila mai ni dia kata apa? Maka semua sahabat Nabi ni riang hati bila dengar benda ni. Kan? Terus hip-hip hore, seronok. Jadi macam tu. Amat suka cita akan hati mereka itu. Seperti mana kata Al-Bara. Dia kata, fafarihu farhan syadida. Tu dia. Kata Al-Bara, dia kata apa? Maka seronoklah mereka itu. Akan sebagai seronok yang amat sangat. Ni, pasal abang kata malam boleh bersama dengan isteri ni. Pakai buang baju pusing macam tu. Seronok. Sukacita yang amat sangat. Kerana mendapat keluasan bagi mereka itu di dalam hubungan suami isteri itu. Serta dapat menunaikan kewajipan yang difardukan Allah. Seronok tu. Seronok bila buang baju pusing tu kira habis. Seronok. Baik. Masalah dia kata makan dan minum pada malam hari bulan puasa itu diharuskan oleh syarak. Seperti mana firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Itu ayat Quran. Dan makan dan minumlah oleh sekalian kamu pada malam hari kamu puasa, sehinggalah nyata bagi sekalian kamu benang putih dengan benang hitam daripada fajar. Tengok tuan-tuan Quran dia pergi sebut bahasa kiasan. Dia kata sempadan masa puasa ialah apabila nampak jelas benang putih dengan benang hitam. Allah sebut macam tu. Apa maksud benang putih, apa maksud benang hitam? Maksud dia apa? Benang hitam itu malam yang gelap. Benang putih itu ialah siang yang terang benderang. Okey? Bila ni masa nak start puasa bila? Apabila malam hilang dan nampak siang. Itu maksud ayat tu. Ayat tu sangat tinggi dia punya nilai bahasa dia. Bukan kita orang Melayu tak faham. Sahabat Nabi, Arab sahabat Nabi, bila turun ayat ni, Allah kata, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Apabila jelas benang hitam, benang putih, sahabat pun tak faham. Ini yang minggu lepas raya esok punya. Satu sahabat bila dengar ayat ni, dia tak tanya Nabi dulu, dia ambil faham sendiri dia. Dia buat apa? Dia ambil iqal. Untuk pernah dengar perkataan iqal? Ain qaf alif lam. Iqal. Orang Melayu duk sebut apa? Egel. Tahu egel? Tu, hak Saudi duk bubuh lilit atas kepala tu. Dia lepas kain serban satu, dia bubuh tu hak lengkang. Hitam dua tu, dia pusing dua tu, dia bubuh. Kan? Iqal, maksudnya pengikat. Pengikat kain serban daripada jatuh. Ada cerita lawak di kalangan orang Arab. Tak lawak mana pun, tapi bagi mereka lawak. Ini masalah. Mereka kata asal usui tu, perkataan tu yang buh atas kepala panggil egel. Kita ada kata egel. Kita sebut ni kenapa kita tahu apa pun. Egel. Bila orang tanya balik apa dia? Slow kita sebut. Egel. Apa? Kawan ni saja nak ragging kita. Dia kata apa? Egel. Apa? Dia tak tahu dia pada kata apa tu. Tak wani lah. Asal dia bahasa Arab. Dia iqal. Ain qaf alif lam. Iqal, tak tu dia lekat. Dia ikat. Orang Arab, bila dia nak bagi unta dia tak lari, tak berjalan, dia guna iqal. Okey, dia buh tak mana tuan? Dia bubuh di lutut unta. Okey, bila dia naik unta pergi satu tempat, unta bila sampai, unta nanti lipat kaki duduk. Bila unta lipat kaki, dia selai dekat lutut unta tu. Tu kira dia panggil apa? Kalau motor dia panggil apa? Apa lock dia bagi? Bukan steering, apa lock? Fork. Hak duk cucuk tu dekat tayar motor tu, dekat dia punya tu, just. Macam tu lah Arab tambat unta dia. Dia tak pergi unta lari, dia ambil iqal, yang kita dah kata egel ni. Dia ambil tu, dia bubuh di lutut unta tu. Selagi tak buka, unta tu duduk tu. Dia tak gaduh ambil tali pergi tambat tiang. Dia bubuh di lutut unta aja.
Sekali lagi bila dia nak jalan balik, dia cabut yang tu. Ni yang kata cerita lawak. Tak lawak pun. Dia cabut yang tu, dia pun terpalak dia balik yang tu. Arab sebut cerita tu gelak sampai mengelupak-lupak. Kita kata apa yang lawaknya? Ini yang masalah dengan mereka ni. Kan? Pasal itu dia nak abang asal usul egal tu. Iqal. Iqal, iqal. Kan? Qaf tu dia bagi bunyi ga. Iqal. Kan? Iqal. Itu je. Kita sebut lagu tak bunyi. Berapa kita tak sure. Iqal. 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 Jadi dia ambil itu, dia bubuh di. Baik, Syekh tadi ni, yang tak faham benang putih, benang hitam ni, dia ambil iqal ni. Tali hadu ikat kaki unta tu, satu tali kala putih, satu tali kala hitam. Dia ambil, dia bubuh bawah bantai dia. Dia bubuh bawah bantai dia. Dia nak tahu bila dah nak start kosong ni, dia angkat bantai tu tengok. Awak hak putih tak ada hitam lagi, awak hak hitam tak ada putih lagi. Macam tu punya cerita dia. Sehinggalah siang esok hari, benda hak hitam duk hitam juga, benda putih duk putih juga. Selanjutnya, lepas raya esok kita baca. Apa jadi kepada Syekh ni? Dia ambil benda tu bawah bantai, lepas tu dia pergi jumpa Nabi tu. Nabi kata apa kat dia? Ni cerita pasal egal ni tadi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Kita berhenti tu. Lepas ni insya-Allah tuan-tuan, dia akan masuk kita gezek dah bulan lepas tapi tak ada baca tu, cerita tentang doa. Doa itu ibadah. Okey, kita nanti tengok dalam kuliah yang akan datang insya-Allah adab-adab doa. Kita akan tengok one by one adab-adab doa. Seperti yang ditunjukkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan detailkan doa apa yang angkat tangan, yang tak payah angkat tangan, yang apa semua. Macam-macam kan. Macam kita dalam kalangan kita orang Melayu, kita bila lepas iqamah kan, lepas azan kita baca doa. Kita baca doa azan tu. Lepas tu iqamah. Lepas iqamah kita doa lagi. Okey. Adakah di sana hadis yang menceritakan bahawa itu sunnah? Okey. Bila iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada doa. Itu. Nanti tengok insya. Ataupun doa itu hanya lepas azan, bukan lepas iqamah. Baik, kalau baca salah ke tak? Itu pula satu persoalan lain. Okey. Kalau kita tengok, kita pergi di mana-mana negeri lain selain daripada Nusantara. Selain daripada Malaysia, Selatan, Thailand, Indonesia, apa semua memang doa lah. Kita pergi negeri lain, adakah mereka baca doa? Tak ada. Mereka masa tu bukan sibuk baca doa. Mereka sibuk nak betulkan sah. Istau. Tu imam dah bunyi lagu tu. Sawu sufufakum. Masa tu nak kira tumit bagi sama. Okey? Kita nak tengok, adakah di sana ada hadis yang suruh baca doa selepas iqamah? Kalau tak ada, adakah baca itu salah? Kita akan tengok benda tu. Saja one by one kita tengok supaya kita clear tentang benda-benda ni. So, dah lepas kita nampak tu, kalau ada orang kat, jangan kita jegir kat dia pula. Tak payah jegir. Dia nak baca doa, walaupun tidak ada suruh misalannya, dia nak baca, fikir dia lah. Sigong dia pula. Bagi ni. Dia pun duduk kenal ni, puan ni duduk pegang juga. Kan? Cuma kita nak tahu saja. Kita nak tahu adakah di sana hadis. Okey? Satu. Dan beberapa doa lain. Beberapa doa lain, angkat tangan, tak angkat tangan, apa-apa semua, kita nak tengok insya-Allah. Insya-Allah akan datang benda itu. Kemudian dia akan masuk tafsir ayat yang dijelaskan oleh hadis tentang haji. Tentang haji. Cerita cukong masa haji, bila nak cukong, kalau dia belum tahalul, dia pergi cukong, apa jadi dekat dia, apa
kita insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.